Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi bersama-sama pada pagi ini untuk kita mendengar sesi siri transformasi eksekutif perdana STEP bagi nilai teras 5 yang bertajuk Proaktif dalam Tindakan yang akan disampaikan oleh Dr. Munira binti Abdul Razak, Pengarah Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya UMP. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Munira binti Abdul Razak untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fatin Syahirah selaku pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi yang penuh barakah ini pada pagi 19 Ramadan dapat kita bersama-samalah untuk mendengar sedikit perkongsian sebenarnya, lebih kepada perkongsian yang berkaitanlah dengan tajuk yang diamanahkanlah kepada saya iaitu nilai teras yang kelima, iaitu proaktif dalam tindakan, dan dengan tajuknya isu dan cabaran ataupun fokusnya. Hadirin dan hadirat maya yang dikasihi sekalian, izinkan saya membuka juga dengan serangkap pantun. Kreatif menyulam hiasan renda, sulam tekad warisan nusa. Proaktif dalam tindakan, perkongsian kita moga bermanfaat untuk semua. Jadi dengan ini saya berkongsilah beberapa input untuk kita sama-sama manfaat dan renung-renungkan, terutamanya dari segi nak memahami tajuk yang diamanahkan kepada saya ni. Secara umumnya saya akan berkongsi dari segi definisi umum. Kemudian saya juga akan kongsikan sedikit pencerahan berkaitan dengan definisi secara teknikalnya, apa yang kita boleh faham. Dan selebihnya saya akan fokus kepada pencerahan dan kupasan isu dan cabaran, dan juga dibekalkan juga dengan pandangan macam mana kita nak menangani atau menyantuni dan menyelesaikan isu dan cabaran tu. Okay, dari segi definisi umum yang kita boleh faham, rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, di mana Kamus Bahasa Melayu memberi makna proaktif ni sebagai satu yang positif, merangka atau melakukan sesuatu tindakan yang difikir dengan masak-masak jauh lebih awal daripada berlakunya sesuatu perkara yang sememangnya memerlukan tindakan yang berkenaan, tindakan yang dilakukan sebelum. Contohnya pendekatan macam kalau kita UMP ni kita tahu kan, plan strategi kan. Jadi UMP 25 itu adalah contoh tindakan yang proaktif lah. Manakala secara spesifiknya dalam ni bermaksud satu jangkauan lah kalau dalam perspektif tajuk ni, dan tindakan di sini adalah langkah yang diambil. Jadi apa daripada apa yang kita nak rancang tu, apa yang tindakan yang diambil. Manakala isu merujuk kepada persoalan. Daripada tindakan tu apa persoalan yang timbul? Apa pokok perbincangan? Dan akhir sekali, cabaran adalah sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Maka hadirin dan hadirat warga maya yang hadir pada hari ini, saya suka untuk berkongsi sedikit
apa yang saya cuba faham lah, saya ada juga berbincang dengan beberapa orang macam mana sebenarnya yang proaktif dalam tindakan ni bunyinya kadang-kadang boleh dikatakan kita boleh jadi statik ataupun dinamik dalam masa yang sama. Okay? Jadi dari segi teknikal ataupun dari segi operasi yang kita boleh faham daripada tajuk nilai teras tadi, saya teringat ibrah daripada sirah Rasulullah, ibrah daripada sirah Rasulullah, pengajaran, perspektif yang kita boleh ambil sangat banyak. Tapi untuk tujuan memahami dia kenapa nilai teras 5 ini sangat penting dari segi kesinambungannya, sejarawan untuk menilai abad ke-21 ni sebenarnya ada satu cabaran. Cabaran abad ke-21 mengikut Arnold Toynbee, sejarawan yang sangat terkenal. Dia kata ada dua perkara yang menjadi sesuatu yang sangat mencabar pada abad ke-21, iaitu nilai dan identiti. Maka sajak dan layaklah UMP mengangkat 5 nilai teras sebagai suatu pegangan dan juga jenama. Okey, kenapa? Sebab kenapa penting nilai untuk dipegang sebagai jenama kepada organisasi? Maknanya dia jadi satu DNA. Macam contohlah saya pakai baju korporat, tudung biru warna UMP sebab nak melambangkan UMP dengan latar belakang kampus pekan. Contoh, itu semua adalah simbol, syiar, perlambangan. Jadi nilai teras tu diharapkan memasak dan orang kata mendarah daging lah dalam tindakan kita. Dan kenapa penting? Tindakan kita selalunya akan memberi pengaruh, akan memberi impak yang akan juga memberi kesan kepada setiap gerak kerja serta identiti UMP di pelbagai peringkat. Misalnya kan bila kita pergi, bila kita bergambar, orang tengok oh ini ada daripada UMP. Dan satu lagi, apabila adanya juga nilai teras yang kelima tu, kita ada satu pegangan yang jelas di mana dia bersifat melengkapi dan satu kitaran yang lengkap. Okey, contohnya pertama kan nilai teras adalah apa? Hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta. Jadi ini secara tidak langsung sangat berkait dengan rukun negara kan, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Malaysia dan nilai yang dipegang di peringkat UMP adalah sekata dan seia. Yang kedua, teguh dalam mempertahankan prinsip yang disepakati. Oh, jadi orang akan tahu kalau orang UMP ni dia orangnya sangat berpegang kepada konsep yang jelas dari segi hidup bertuhan dan juga seorang yang ada pendirian. Jadi itu dua dah nilai yang ada pada kita. Dan seterusnya, kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana. Sangat menarik. Kreatif dalam membuat keputusan bermakna kita sentiasa ada idea yang segar, malar, segar di mana dia sesuai dengan kehendak dan tuntutan zaman dan juga keadaan. Sebab tu dia kata juga di situ ada hikmah ataupun bijaksana. Bijaksana ni bermaksud bukan setakat tindakan yang kita buat itu sesuai kita untuk impak kemajuan organisasi, tetapi dalam masa yang sama di sana nanti di akhirat akan ada keberkatan dia. Jadi sebab itulah pernah tuan-tuan tok guru juga dalam majlis-majlis ilmu kan berkongsi betapa indahnya bahasa Melayu ni. Dia tak kata bijak sini tapi bijak sana, bermaksud kita mengambil kira proaktif sampai ke akhirat saham dia tu mengalir. Jadi kesinambungan kepada itu adalah cekal dalam menghadapi cabaran. Jadi hidup ini ad-dunya al-ibtila. Dunia itu adalah ujian. Jadi bila ujian dan cabaran adalah package, kan, dia kita musafir kembara kita di dunia yang sementara dan fana ini. Sebab itulah sebenarnya kenapa orang Islam terutamanya sangat tenang dalam menghadapi dugaan dalam hidup. Sama ada berita yang baik, dia tetap bersyukur. Berita yang mendapat musibah, dia tetap bersyukur. Bersyukur kerana dia tahu Allah itu sentiasa ada dan sentiasa apa sahaja yang datang kepada kita itu adalah satu ujian yang layaknya untuk kita sebagai hamba pertama sekali menerima. Dan untuk itu, konsep proaktif dalam tindakan ni kalau kita lihat dari segi tauhidik paradigm ataupun paradigma yang lebih orang kata menjurus kepada mengesakan Allah SWT, kita akan melihat bahawa
dia menjadi satu kitaran lengkap apabila tiadanya tawakal tanpa usaha. Jadi proaktif ni mewakili satu perkataan yang mudah sebenarnya. Usaha barulah bertawakal. Jadi itulah secara ringkas yang ingin saya kupaslah dan lebih kepada nak berkongsi dengan rakan-rakan UMP serta hadirin dan hadirat maya yang hadir, bahawa proaktif dalam tindakan ni, isu dan cabarannya ada apabila kita sebagai manusia kadang-kadang kegusaran kita kepada tindakan yang kita buat tu yang kata dia dynamic ataupun static. Adakah kita just nak wait and see kan, orang putih kata kan, tunggu je lah, ataupun ada juga yang bersifat maknanya sama ada kita nak optimis ataupun pesimis. Optimis dari segi kita optimis, insya-Allah baik atau buruk keputusannya, yang penting usaha. Macam kita solat kan, itu adalah kewajipan. Jadi kita bukan nak fikir semata-mata adakah kualiti solat kita itu sempurna ataupun tidak, tetapi perancangan proaktifnya kita kepada kesempurnaan solat. Contoh kalau nak masuk Ramadan adalah pesta ibadah, jadi ada yang beli telekung baru, ada yang tak kisahlah Siti Khadijah ke Siti Aminah ke kan. Jadi apa yang menjadi keterujaan kita ni apabila kita ada matlamat yang nak dicapai. Jadi bila UMP menggariskan 5 nilai teras, bermakna setiap daripada kita ada kesamaan, setiap pada kita ada faktor sepunya yang sama. Tak ada sebab untuk kata contoh sebab belajar jadi nilai yang dipegangnya lain kan, kalau staff nilai yang dipegangnya lain. Tidak. Jadi pemegang taruh ataupun sesiapa sahaja yang nak berurusan dengan UMP, kita ada satu jenama yang solid, yang padu, mantap kata orang sekarang ni, iaitu yang kita fokus hari ini ialah proaktif dalam tindakan. Dan dalam kita nak buat, kita biasa juga mendengar ungkapan if you fail to plan, you plan to fail. Maknanya kegagalan kita merancang, sebenarnya kita merancang kegagalan. Apa pandangan rakan-rakan yang hadir kan? Apa pandangan sahabat-sahabat yang warga maya yang saya hormati sekalian? Sudah tentunya akan timbul berbagai pandangan kan, nak buat macam mana kan, rezeki secupak takkan jadi segantang. Sekarang ni mungkin kita pun tak berapa pasti cupak tu pakai gelas ke, pakai teh susu ke dan sebagainya. Jadi dia persoalan ni bukan pada rezeki yang secupak, tetapi bagaimana kita mendapatkan secupak itu dan bagaimana kita buat dengan rezeki yang secupak tu. Itu yang perlukan kepada perancangan, jangkaan, pertimbangan, tindakan awal sebelum berlaku sesuatu. Dan kalau kita nak kaitkan dengan ahli motivasi yang terkenal iaitu Stephen Covey, ada menyebutkan 7 tabiat, 7 tabiat orang yang efektif, dan salah satunya yang kedua adalah yang pertama adalah be proaktif. Selepas be proaktif adalah begin with the end in mind. Bermakna bila kita proaktif, kita ada target, kita ada sasaran. Contoh UMP 25, itu sasaran. Kalau macam saya yang diamanahkan unit perkhidmatan OKU UMP, semalam saya ada je borak-borak dengan kawan-kawan, dia kata kadang-kadang ada je yang tak tahu, ada unit OKU ke? Jadi hari ni saya pun nak bawa lah sekali iaitu package promosi yang memang unit ni wujud dan alhamdulillah digerakkan oleh ramai di antara kita. Kita ada satu ekosistem yang lengkap. Jawatankuasa kita pun dipengerusikan oleh yang hormat Datuk Prof Naib Chancellor kita sendiri kan. Jadi itu merupakan satu simbol dan juga kebanggaan yang cukup mengujakan bagi kami yang menjaga kebajikan warga OKU di UMP. Jadi bila bercakap tentang proaktif ni, apa yang kita boleh kaitkan selain pada kenapa kita kena bermula dengan apa yang akhir, sebab dia akan menjadi satu motif, dia akan menjadi satu asbab kenapa. Dan contoh lain, misalnya kita boleh kaitkan juga dengan Maslow Hierarchy of Needs, di mana kita ni sebagai manusia, fitrahnya kita ada beberapa kehendak yang kita nak
nak penuhi. Apa kaitnya dengan proaktif? Maksudnya bila kita ada kehendak yang kita nak capai, bermula dari segi fizikal, fisiologi, keselamatan, rasa kebersamaan, rasa yakin diri dan juga rasa ingin mencapai satu pencapaian yang sangat baik, iaitu self-actualization. Ini semua akan menjadi satu gabungan package macam mana kita di berbagai peringkat, sama ada dari segi peringkat individu, peringkat keluarga, komuniti dan juga organisasi, kita nak menyantuni semua kehendak-kehendak ni dan menjadikan dia satu tindakan yang proaktif seperti mana yang kita buat dalam plan strategik sekarang ni OKU untuk mewujudkan persekitaran dan juga ekosistem yang sejahtera di bawah 5B3 yang dulu asalnya 5B4. Okey. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan yang dihormati lagi dirahmati Allah. Apabila melibatkan package proaktif ni sebenarnya ada 7 pada saya. Dan saya tak sempat pula nak fikirkan akronimnya apa. Tapi apa yang saya faham yang terkait isu yang terkait dengan proaktif dalam tindakan ni ianya pertama sekali adalah tentang impian. Okay, mengikut Mark Zuckerberg, kenapa kebanyakan daripada kita aktif di social media adalah disebabkan apa? Sense of purpose. Maknanya kita nak rasa kenapa sebenarnya kita ni boleh berfungsi sebagai manusia. Sebab tu kita kerap kan dari segi algoritma social media kan boleh tengok kalau kita contoh teringat kuih raya, tiba-tiba banyak pula kan suggestion kuih raya untuk kita misalnya. Jadi itu yang dikaitkan dengan metadata dan sebagainya di mana kehendak kita sebagai manusia ni diselaraskan, didigitalkan di dua keadaan. Maksudnya sekarang ni bukan saja kita perlu proaktif dalam kehidupan kita yang bersemuka secara orang kata dunia realiti dan juga ada yang panggil dunia tipu-tipu. Kan? Dunia tipu-tipu ni pada saya dia boleh jadi menipu kalau kita melihat ke arah itulah, tapi sebenarnya dia boleh menjadi realiti juga, cuma keadaan dan perspektifnya tu adalah berbeza. Okey, jadi kalau pertama tadi isu yang paling besar adalah impian sebab impian manusia lah membuatkan kita semua ada bermacam-macam inovasi, ada bermacam-macam produk kan. Contoh macam kita kat UMP, tak silap saya sepanjang kewujudan UMP ada 15 produk yang memang berkhusus kepada OKU. Contoh ada rakan kita yang menang di peringkat iTech kan tentang Hear Me kan, contohnya untuk OKU pendengaran, dan ada yang buat inovasi kerusi roda dan sebagainya. Jadi di peringkat tim saya sendiri dengan gabungan dengan pensyarah dan juga industri dan juga pelajar OKU, kami hasilkan juga Adam Damai, kerana pada kami yang mendamaikan itu adalah dasar ekosistem mesra OKU yang inklusif untuk semua. Jadi ada satu impian kampus kita ni, bila kata inklusif, dia untuk semua. Mudah je. Kan? Kadang-kadang fikir inklusif ni bombastik sangat. Apa dia kan? Jadi dari segi proaktifnya untuk memahami keadaan inklusif itu adalah untuk semua. Macam Asia kan? Everyone can fly. Jadi sekarang everyone can learn. Semua orang boleh masuk universiti, tak kisahlah dia B40, bawah lagi ataupun atas lagi, membumi dan mengangkasa, semua orang layak. Jadi itu antara proaktif yang kita boleh tawarkan kerana saya suka untuk berkongsi dengan macam-macam lah isu semasa kan, dengan kes Bella kan, adik OKU kita yang sedang hangat diperkatakan di FB. Jadi dan juga di media-media sosial, nampak sangat FB ni untuk otai kan. Okey, jadi apa yang berlaku ialah impian kita untuk satu ada kehidupan dan keadilan untuk semua orang. Jadi semua orang proaktif untuk memberi pandangan masing-masing, walaupun hakikatnya keputusan belum ada dan masih di dalam perbicaraan. Itu contohlah proaktif dalam tindakan. Lain daripada tu, apa yang menggusarkan apabila adanya orang kata proaktiflah sikit kan, nak buat perancangan. Jadi kita sebagai staff dan juga sebagai individu akan terfikir-fikir dengan grade aku ni, aku nak sumbang apa ya?
Dan saya teringatlah macam ada Prof Abdul Karim, salah seorang tok guru yang saya belajar terutamanya tentang e-learning, ada menyebut senario di universiti ni kadang-kadang orang lebih suka fokus pada sisi gelapnya sahaja atau sisi yang tidak berapa menarik. Tetapi apa kata kita juga menjadi orang yang seimbang. Jadi melihat dari perspektif yang lebih adil kan. Sampai yang saya sangat teruja dengan kesimpulan awal lah yang dikongsi oleh Prof Abdul Karim daripada USM. Dia kata dia juga adalah pemenang anugerah akademik negara. Apa yang kalau tak salah saya, dan apa yang dia beritahu, dia kata for whatever he received, he still feels that it's not enough, okay, to pay the university. Maknanya dengan package apa yang dia ada ni, dia masih rasa indebted dan sangat terharu dan terhutang budi. Dan yang menarik juga, dia kata apa yang berlaku dalam senario kehidupan kita, terutama di universiti lah misalnya, dia kata kita andaikan prestasi ataupun pencapaian setiap individu ni bagaikan menaiki kenderaan. Kan? Jadi kemahiran kita tu yang saya faham lah adalah pelbagai. Ada yang naik dengan kenderaan yang pelbagai. Jadi begitulah juga senario universiti. Dia melambangkan, memang orang kata kan, zaman sekarang ni kita you are defined by 5 C's kan. Jadi C itu antaranya car kan. Jadi kapasiti pemandu sebenarnya yang lebih penting. Sama ada kereta itu adalah kereta yang sisinya biasa ataupun spek dia banyak kan, DC dan sebagainya. Pada hemat saya lah yang lebih penting adalah destinasi tu sampai dan pemanduannya berhemah dan ada keberkatan dalam musafir kita dari satu titik ke satu titik yang lain. Kerana tiada jaminan dalam hidup ini kalau kita tidak ada perancangan yang baik, kita akan mendapat hasil yang baik. Jadi kemenjadian itu adalah perkara yang penting juga, tetapi perlu diawali dengan niat dan juga susunan tindakan yang teratur dan muafakat. Itu yang akan seterusnya lah isu yang berkaitan iaitu tindakan. Jadi andai kata kita dah tahu semasa tahun 2025 di mana kita akan berada, sebuah salah satu universiti yang terunggul, sekarang pun kita dah ada di ranking yang ke-7. Jadi itu merupakan satu pencapaian. Dia bermula daripada impian tadi kan. Orang kata berangan percuma, memang tak payah bayar. Jadi susulannya perlu kepada perancangan dan tindakan. Seterusnya, fitrah sebagai manusia biasa, kita perlukan ganjaran. Ada ganjaran, contoh SKT. Bila kita bekerja bersungguh-sungguh, walaupun orang kata, alah SKT ni markah je pun yang kau rasa macam nak rasa loser, rasa macam tak boleh nak teruskan kehidupan, apalah sangat. Tapi bayangkanlah kan, kalau ibaratnya ada satu tarikan selain daripada APC dan lain-lain, misalnya mungkin SKT ni macam penilaian pelajar juga. Selalu ada penilaian individu ada penilaian PTJ pula, tim kan dalam pasukan. Mungkin kita boleh tengok juga perspektif walaupun dah ada kata holistik dan sebagainya, ada juga elemen penilaian secara berpasukan. Kan yang dibuat secara lebih jelas lah. Memang ada saya rasa digabung jalinkan di sana sini, tapi mungkin yang boleh juga menjadi satu ganjaran. Maknanya tidaklah jadi ada one man show dan sebagainya. Pada saya boleh difikir-fikirkan mungkin. Dan ganjaran ni hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak semestinya dalam bentuk yang monetary keuangan semata-mata, mendapat rakan sekerja yang menenangkan hati, mendapat bos yang sudi membimbing, kerana tak semua sudi membimbing kita daripada orang yang tak tahu kepada yang tahu. Betul dalam surat pelantikan mungkin akan disebutkan arahan dari masa ke semasa, kerja dengan minimum penyeliaan dan sebagainya, tapi saya sangat yakin kepada konsep imam dan makmum, di mana apabila seseorang itu menjadi imam, tanggungjawabnya adalah bukan menyeting tapi memberikan satu sense of direction, hala tuju, kiblatnya ke mana. Okay? Jadi apabila kita ada rasa hormat kepada ketua dan ketua juga ada rasa rahmah kepada yang makmum dan pengikut, barulah
kita bukan sekadar kepada APC, bukan sekadar kepada gaji, bukan sekadar kepada jawatan, tapi semua dalam UMP ini proaktif, penting. Ibarat saya pernah dengar masa zaman saya kerja dengan MPC dulu, bos saya selalu kata, audit ni sebenarnya, sebab masa tu saya baru-baru nak bertatih jadi auditor, dia kata audit ni Munirah, bukannya mula masa kamu buat meeting audit tu. Habis mula kat mana bos? Saya tanya. Dia kata dari mula kamu masuk, pintu masuk satu-satu premis atau organisasi dia dah bermula. Dan kalau nak awalkan sikit, semasa kita buat call dia kata kan, kita dah boleh tahu dah gambarannya berapa dering baru berangkat telefon kan. Maknanya keterujaan, proaktif lah tu. Jangan, maksudnya kita tidaklah ada kasta kalau grade sekian daripada organisasi sekian. Ini pesanan bos saya dulu lah pada saya. Lain, kalau SME telefon kita jawab tu taraf SME. Kalau dia punya quality service dia. Kalau yang telefon tu GFC mungkin lain sikit kan. Tidak boleh begitu kan, kita kena santuni tu sama. Itu juga adalah satu nikmat dan rahmat jugalah. Maknanya kita lihat dari segi ganjaran. Okey, yang saya share sikit, tak apa, saya share sikit cerita tentang kata mula daripada masuk tu. Dia kata contoh, dia kata kalau kita tengok kan antara syarikat-syarikat yang sangat tinggi indeks kepuasan bekerjanya, daripada mula lagi, kalau dulu yang bos saya cerita tu Shell lah, dia kata bila masuk tu kita dah rasa dah aura corporate Shell tu kan, dengan cara dia santuni kita, dia macam mana, kita pun tahu ke mana arahnya kan. Yelah sebab kita bukan kerja dekat situ kan. Jadi itu salah satu sesuatu yang kita kata tentang proaktif tu. Dan saya berharaplah mungkin sebagai satu cadangan juga. Selepas ni kalau dululah benda yang baik, apa salah kita kongsi. Kita pun tahu kalau kita nak pergi ke satu-satu tempat, package apa yang kita boleh promosikan produk daripada kita punya organisasi. Contohnya macam kita sekarang kan, kita ada package produk pasca siswazah, ada. Jadi mungkin fakulti, PTJ ada misi yang sedemikian. Itu dia juga dinamakan proaktif. Sebab biasanya kita kadang halang-halang jumpa dengan orang luar kan. Mungkin ada sesuatu yang kita nak jadikan modal untuk kita nak war-warkan kepada pihak yang lain kan. Jadi mungkin kita bolehlah apa dia punya facts and figures dan sebagainya yang boleh kita dan juga mungkin services perkhidmatan yang baik untuk kita ni. Jadi itu juga dilihat sebagai satu yang agak ni lah. Okey, sekarang kita pergi pada yang kelima, iaitu risiko. Ini yang semua sebenarnya termasuklah orang yang bercakap ni sangat risau. Dan ini kita boleh belajar daripada Oshmo lah kan. Cik Ari Nizam, macam mana kita nak tahu, dia ada software dia kan, nak ukur dari segi risk management. Dan kalau untuk bahasa yang ataupun pemahaman yang paling mudah, risiko ni sangat berkait dengan beberapa perkara. Pertama adalah dari kalau tengok maqasid syariah, nyawa. Jadi kadang-kadang orang pelik kan, kenapa setengah industri kan, ini cakap pasal proaktif lah kan, bila orang nak mohon kerja, contoh graduan kita, kenapa dia tu dibayar mahal. Saya belajar tu juga kan, sebenarnya dia berkait dengan job description JD pekerjaan itu, sejauh mana risiko dia tu lebih tinggi. Lagi tinggi risiko yang melibatkan nyawa, lagi tinggilah bayaran gaji, sebab lagi tinggi tanggungjawab yang digalas di bahu. Jadi itu sebenarnya lah, kadang itu yang saya kongsikan juga dengan para pelajar. Saya kata kamu semua nanti ada rezeki bergraduat, sama ada kamu berdikari bekerja sendiri ataupun bekerja, belajar dulu menjadi menti dengan orang lain, risiko tetap ada. Okay? Jadi itulah yang kita boleh proaktifnya kita kongsi dengan pelajar-pelajar ataupun untuk kita sendiri menilai risiko apa saja yang kita buat tu sejauh mana adalah berdasarkan kesan dia. Kalau kesan dia kepada kita dan kepada nyawa tu lebih tinggi, maka lebih besarlah impak yang ada. Okey. Kemudian yang kedua terakhir ialah tentang dinamik. Dinamik atau statik, sama ada wait and see, tunggu je lah, bos tak suruh kan, buat apa nak beria-beria, ni bukan company kita pun kan. Ni bekerja, saya pernah ada satu makcik tu kata, kenapa setengah staff ni bekerja, dia kata macam ini syarikat bapak dia yang punya. Kan, maksudnya tak kisahlah pagi, petang, siang, malam dan sebagainya. Pada saya ini adalah subjektif dan relatif.
kita tak kata contoh macam indeks kegembiraan di negara-negara maju sangat tinggi di Skandinavia kan. Jadi kenapa? Kerana katanya keseimbangan dan mungkin juga faktor geografi yang sejuk dan sebagainya kan. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan hadirin hadirat yang saya kasihi lagi dirahmati Allah adalah kalau biasa kita dengar langgas dan dinamik. Langgas ni ialah lagi orang kata mudahlah nak beradaptasi dengan sebarang perubahan. Sebenarnya kenapa orang sangat takut nak ambil langkah yang proaktif? Sebab kadang-kadang memikirkan perlu atau tidak perlu. Jadi pada saya, dia berbalik kepada, of course lah selalu orang cakap pasal niat, tapi sekarang ni dia berbalik kepada tugas kita. Contohlah saya ambil yang paling dekat dengan saya sekarang, contoh sebagai pengarah OKU. Menyantuni warga OKU, kalau nak lihat dari segi dinamik dan langgasnya adalah dengan bertanya apakah kemahuan mereka. Itulah proaktif. Need analysis kan, kehendak mereka. Contoh mungkin majoriti misalnya bila nak siapkan CV, dia kata antara cabaran mereka ada nak melengkapkan bahagian pengalaman. Sebab hampir tak ada pengalaman berkaitan dengan mengurus organisasi. Bahasa mudahnya masuk persatuan lah kan, dengan keterbatasan yang ada. Jadi kita menjadikan mereka, kita empower mereka sebagai aktivis teknologi sebab selari dengan memasyarakatkan teknologi, dan kebanyakan daripada mereka pun memang pelajar kejuruteraan dan juga perisian yang berkaitan dengan teknologi digital. Maka kita jadikan dia sebagai satu kenderaan, menjadi satu pengupayaan yang baru. Maknanya kita tukar keadaan tu. Itulah dinamik kan. Dan yang terakhir berkait dengan proaktif ini adalah lestari, atau selalu dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai sustainability. Kenapa kita kaitkan proaktif ini dengan lestari ataupun sustainability? Kerana dalam SDG yang 17 yang dirangka di peringkat PBB dan juga wawasan kemakmuran bersama, apa yang dipentingkan, kata kunci dia, saya orang yang belajar dan berfokus pada public policy, sebenarnya adalah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Makanya apa yang dikaitkan dengan kehidupan yang baik tu, macam yang sebut dalam Maslow tadilah, hierarchy of needs. Kalau nak lebih mudah faham, kehidupan yang sejahtera ni merangkumi aspek kesihatan fizikal dan juga dari segi kemampuan dan kemampanan keuangan. Ini dua perkara. Sebab tu kalau kita tengok dalam manifesto pilihan raya, orang kata tak lama nak pilihan raya lepas raya. Jadi apa yang selalu ada dalam manifesto ada dua, iaitu education and economy, dari segi pendidikan dan juga ekonomi. Jadi inilah dua perkara yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek zaman, akan sentiasa menjadi satu agenda yang diberi penekanan, kerana dia menjadi satu kenderaan untuk membaiki taraf hidup dan sosioekonomi di pelbagai peringkat di seluruh dunia. Okey, jadi sekarang ni saya dah pergi kepada bahagian terakhir lah. Bagaimana nak menyelesaikan isu dan cabaran. Secara ringkas, yang ni ada pula lah saya jumpa dia punya akronim, adalah IPK KEKRAH. Mungkin bunyi macam ganjil je, lantak lah kan, janji boleh faham. Jadi I itu sebenarnya rujuk kepada informasi. Dalam dunia yang serbi pantas, apa yang paling mencabar tuan-tuan dan cik puan yang saya hormati? Apa aset yang paling mahal sekarang? Apa agaknya? Ada sesiapa nak cuba? Ke Cik Fatin dah tahu jawapan dia? Apa perkara yang paling mencabar zaman sekarang ni? Selain pada orang kata COVID lah, masalah duit lah, apa sebenarnya yang paling susah nak dibuat? Proaktif kan? Apa agaknya? Cik Fatin, mungkin ada idea? Kewangan. Keuangan. Betul? Tak lari juga daripada yang kita fikirkan. Okey, tak apalah, kita belanja lah jawapan kali ni kan. Jawapan dia adalah tumpuan ataupun fokus. Sebab tu kalau kita tengok di social media, orang sanggup buat perkara yang pelik-pelik. Contoh yang terbaru apa? Lagu raya Kelempang, apalah bunyinya tu kan.
yang ada macam-macam komen yang kita dapat. Sebab tumpuan adalah sesuatu yang komoditi yang sangat mahal. Sebab tu ada TikTok. Kerana tumpuan kepada beberapa saat, 2 minit dan ke bawah adalah lebih penting. Jadi untuk dia panggil consumerism ni kan, semua benda jadi penting nak dibeli kan. Isu viral nasi lam shank Sheikh Amar kan, sampai macam-macam orang bagi pandangan. Ada yang kata berbaloi, ada yang kata mampu, bukan mampu milik tapi mampu mandang, macam-macam. Jadi persoalannya sekarang informasi tu akan membantulah dari segi marketing, kelangsungan hidup, Shopee yang bagai kan dan sebagainya. Jadi kalau informasi ni kan tadi I fikir, K kerah, dia kerahkan tenaga. Fikir ni, apa yang kita nak fikir adalah dari segi perancangan. Informasi kena lengkap dan terkini ya. Dan kalau dari segi perancangan, kita gunalah akronim SMART ataupun SMARTER kan. Specific, measurable, apa lagi, realistic, time bound, double E tu efektif dengan efisien dan realistik. Jadi bila kita nak buat perancangan ni memang kenalah ada elemen tu. Kenapa kena efektif dan efisien? Efektifnya contoh kita pergi bekerja, kita check in, itu baru efektif. Tapi kalau kita pergi bekerja dan bekerja bersungguh-sungguh, barulah cekap. Dan barulah berkatnya ada pada reward ataupun ganjaran. Tu adalah untuk perancangan. Keputusan yang jelas, tu hala tujulah. Itu bergantung kepada peringkat kita lah, keputusan apa yang nak dibuat. Dan dari segi itu IPK tadi, K kerah tu, K yang pertama adalah kaji. Kita kena buat SWOT analysis, kekuatan kita, orang kata sedar diri, sedar ruang kan. Kita tahu peluang dan ruang yang sesuai. Kemudian, K yang kedua adalah mengenal pasti. Bila kita dah mengkaji, contohlah kalau macam saya pensyarah, jawatan pengarah tu giliran je kan. Dia macam orang buat kontrak bangunan, lepas 2 tahun kena buat serah. Jadi jangan pula by 2 tahun tu tak siap kan, ataupun terlalu sibuk dengan aktiviti dekat luar kan, buat engagement, tapi bila realitinya alamak mana benda yang kita nak tunjukkan. Jadi dia kena seimbang. Kalau buat kerja diam-diam pun tak ada engagement dengan pihak luar pun dah jadi kalau dulu selalu kata katak buah tempurung, tapi ada juga kata macam katak dalam balang kan, orang nampak tapi tak dapat didekati. Itu pun macam-macam lah analoginya kan. Jadi kita kenal pasti beberapa perkara, ruang, peluang, ganjaran dan juga hukuman. Maksudnya misalan lah yang saya nampak lah kan, ada banyak isu bila kata pandemik-endemik kan, dan sebenarnya juga satu peluang bila kita ada flexibility, dan sebenarnya di sebalik flexibility tu ada isu yang paling besar iaitu isu kepercayaan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita yang beragama Islam, kita tahu yang bila kita ni ada berpegang kepada konsep ihsan, seperti Allah melihat kita walau di mana pun kita berada, kita tak ada isu. Kita ada di Pekan, kita ada di Gambang, kita outstation, kita BDR dan sebagainya. Sebab Allah ada. Sebab yang Allah cipta mungkin kita boleh bagi apa sahaja, tetapi kita kena ingat di akhirnya kita adalah musafir yang akan kembali kepada Yang Maha Pencipta. Okey, bila kita tahu tentang reward and punishment tadi dan juga opportunities, kita boleh ramal. Di sini contoh yang kita cerita tadilah risiko, worst case scenario dan juga contingency plan. Sebab itulah saya kata saya suka analogi Prof. Abdul Karim tu. Sebab andai kata macam kita naik kereta, at least kita kena tahu dengan minyak yang kita isi tu kita boleh sampai sejauh mana, berapa kilometer kan, macam Shell punya iklan. Ataupun saya hari ni promote Shell lah pula, Petronas, selalu saya isi minyak sebenarnya kan. Okay, anyway, contingency yang lain, contoh berlakunya car breakdown kan, ada masalah dengan kereta dan sebagainya. Jadi itu semua adalah faktor-faktor dalam proaktif tu kita kena ambil kira. Okay, akhir sekali hadap. Kan orang selalu kata hadap je lah kan, buatlah macam mana pun, proaktif sangat ke kan, hadap je lah, hadapilah. Yang cantiknya dekat sini adalah menghadapinya dengan tawakal tu ala Allah. Okey, tinggal 5 minit lagi nampaknya.
saya ingin berkongsi beberapa, memang sedang elok saya ingin berkongsi beberapa ayat di mana terkini dalam kajian World Economic Forum disebutkan bahawa cabaran selain pada tumpuan tadi, cabaran kepada keadaan kelangsungan kehidupan manusia ada 3 dia kata. Pertama pertama adalah kesunyian, kedua ekonomi dan ketiga adalah bencana alam. Jadi macam mana kita nak jadi proaktif? Dan kenapa pula kesunyian ada masuk dalam list kan? Masuk dalam senarai. Jadi kita berbaliklah kepada konsep hidup bertuhan, sense of purpose dengan niat yang jelas. Macam kita lah, dah tahu tak tahu lagi hidup ke tak sebulan Ramadan ni, tapi hari pertama je dah niat puasa sebulan Ramadan kan. Okey, jadi saya nak kongsikan ada beberapa ayat Quran yang sangat berkait dengan konsep tawakal ni tadi. Maksudnya dalam kita proaktif yang mencantikkan iktikad dan juga kerja buat kita di dunia ini, apabila kita tawakal kepada Allah SWT, kita tak jadi seorang yang mudah kecewa, mudah koyak kan kata orang zaman sekarang, ataupun sentap. Koyak sentap itu fitrah kan, cuma jangan koyak rabak, sentap yang tahap tak boleh nak move on, itu yang kita tak mahu. Sebab sentap dan koyak tu penting kan. Kalau sepanjang masa gembira je, rasa kena pergi check juga tu. Okey, jadi ayat Quran yang sangat berkait dengan konsep tawakal, pelengkap kepada proaktif dalam tindakan ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim, daripada surah Ali Imran. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lahum walau kunta fazzu ghalaizal qalbi la tafaddu min hawlak fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kenapa saya baca sikit yang awal tu? Kerana mafhumnya sadaqallahul azim, maka berkat rahmat Allah lah engkau yakni Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi maksudnya yang saya nak kongsi dengan hadirin dan hadirat yang dihormati ialah Allah telah pun berpesan bagaimana cara untuk kita berhikmah sebelum dalam kita bermuamalah, sebelum kita membulatkan tekad bertawakal kepada Allah. Dan akhir sekali, ada 2 minit saja lagi, ayat, ada 2 lagi ayat, satu lagi ialah dari surah At-Talaq ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallahu balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Indah kan? Dan akhir sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatawakkal, bismillahirrahmanirrahim, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallahu balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi itulah ayat tadi tu yang saya ulang. Maksudnya di sini kita cukuplah menjadikan bahawa Allah itu yang mencukupkan segala keperluan kita. Jadi kalau kita nak simpulkan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, adalah bila kita nak bersikap proaktif, sesuatunya kena jelas. Keadaannya terkawal dan kita kekal tenang dan teruskanlah untuk kita kerja buat dengan hidup bertuhan. Maka sebagai rumusannya, persediaan yang mantap diikuti dengan penyerahan mutlak kepada Yang Maha Pencipta adalah kejayaan bersama yang hakiki menuju redha Allah dan redha ilahi. Wallahu a'lam.
dan saya ingin berkongsi serangkap pantun proaktif dalam tindakan perkongsian kita. Moga bermanfaat untuk semua. Jelas tindakan, muafakat bersama, berkat hidup dui dunia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Munira atas perkongsian yang diberikan. Saya buka soalan jika ada daripada tuan-tuan dan perempuan yang nak ditanyakan kepada Dr. Munira. Ada? Okay, kalau tak ada, baiklah, sekian sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga perkongsian ini sama ada secara langsung atau tidak langsung dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada dalam urusan kerja atau urusan peribadi. Dan semua, insyaAllah siri transformasi eksekutif perdana step yang seterusnya akan dijalankan pada 26 April ini. Semua peserta dijemput hadir ke sesi tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.